السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang pertama, muka surat 8 Jawi kat tengah-tengah tu. 8 Jawi kat tengah, Rumi 15 kita masuk perbicaraan tentang Nabi. Kebetulan ni bulan Rejab, bulan Isra Mi'raj kan, cerita pasal Nabi juga. Memang cantik kena, macam dah kena dah. Memang dah kena dah. Kita masuk keturunan Nabi. Keturunan. Kena kenal lah keturunan Nabi. Masuk keturunan ni sama ada keturunan naik ke atas ataupun keturunan turun ke bawah. Masa naik ke atas tu mak ayah datuk, itulah ke atas, ataupun bawah tu maksudnya anak-anak, ke atas dan ke bawah. Itu masuk keturunan. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Dan wajib. Wajib ni senang je. Bila sebut wajib, tak tahu berdosa. Tu batu tu guna wajib. Wajib, kalau wajib Melayu ni atau wajib Pantai Timur atau wajib tu bukan wajib berdosa, bukan wajib tak buat berdosa. Maksudnya mesti macam tu lah, kan? Wajib kata. Mesti tu wajib. Tapi hampir samalah. Kalau wajib syarak tak buat berdosa. Kalau wajib Melayu, wajib Pantai Timur tak buat tu macam pelik, mesti yang kena gitu lah. Maksud tu penekanan wajib tu. Jadi samalah juga tentang keturunan Nabi ni, wajib mesti yang tahu. Itu Melayu punya. Kalau syaraknya wajib tak tahu berdosa. Lebih kurang samalah penekanan itu, sama kuat lah. Tiba-tiba tak tahu. Allah kata Nabi yang bawa agama tanpa Nabi rahmatan lil alamin, kita tak tahu sembah pokok lagi. Tak tahu tu nenek itu dulu yang mula-mula sebelum Islam datang. Duk apa? Agak-agak lah. Kalau ikut kajian kata duk sembah roh, sembah pokok, sembah semangat sebelum Islam datang. Kalaunya Nabi tak ada, sampai ke sudah kita duk sembah pokok ni. Tiba-tiba orang yang bawa tu kita tak kenal. Setakat kenal nama dia je, keturunan dia tak kenal. Apa ni? Mesti yang kena tahu, wajib yang kena tahu. Ataupun lebih senang, berdosa kalau tak tahu. Tidak melampau kalau dia kata tak tahu berdosa. Tak tahu apa ni? Keturunan Nabi. Sebab tu kita wajib. Dan wajib diketahui akan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu berdosa daripada pihak ayahnya dan bondanya. Maksudnya Nabi tu lahir mestilah ada mak ayah. Mak ayah tu ke atas tu. Yang wajibnya apa? Maka pada pihak ayahnya, iaitu Muhammad, nama Nabi kita, anak Abdullah.
Bin lah, kalau kita Melayu bin lah, bin Abdullah kan, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, maknanya bin Abdul Muttalib. Anak Hashim, anak Abdul Manaf. Kitab kita berapa je? Muhammad bin Abdullah, Muhammad tak apa, tak apa, Nabi kita takkan tak tahu tak? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. 5 je lah. Abdullah, Muttalib, Hashim, Manaf. 4 lah. Takkan termasuk Nabi kot. Takkan Nabi pun nak kena masuk. Nabi kita kan, ayah dia lah. 4 saja. Tak tahu ni berdosa. Siapakah dia? Apakah Abdul Manaf dan Nabi, apa kaitan? Entah, berdosa. Itu wajib. Apa kaitan Hashim dengan Nabi kita? Entah, berdosa. Lagi teruk ni. Apa kaitan Abdul Muttalib dengan, tu lagi teruk sungguh lah. Takkan tak tahu Abdul Muttalib, cerita tu dah masyhur. Apa kaitan Abdullah dengan Nabi kita? Tak tahu. Oh, tu teruk sungguh tu. Kalau Hashim tu teruk juga, tapi kurang sikit lah. Abdul Manaf tu teruk tak? Tapi kurang sebab dia jauh. Ini Abdul Muttalib, toki Nabi je. Abdullah ayah dia tak kenal juga. Teruk sungguh. Dan dalam kitab kita kata wajib. Sekadar 4 tadi lah. 4 saja. Nasib baik 4. Tapi dalam kitab lain, antara kitab Kifayatul Awam, dia kata tak boleh sampai situ. Lebih lagi. Sudahlah. Muncullah ada khilaf. Dia kata kena tahu sampai Adnan. Tak tahu sampai Adnan, berdosa. Mujurlah. Dalam kitab kita sampai Abdul Manaf. Dia lepas Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah. Tu ada sambung lagi sampai Adnan. Dalam kitab kita tak ada, kita payah baca lah. Sampai Abdul Manaf saja. Sedikit cerita, bukan cerita lah, kisah Abdul Muttalib bukan nama sebenar. Abdul Muttalib bukan nama sebenar. Nama sebenar dia Syaibah. Abdul ni hamba. Muttalib ni nama Allah ke? Sebab kita nak letak Abdul, kita kena letak, kalau nak letak Abdul, pastikan lepas Abdul tu nama Tuhan kan? Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Aziz kan? Mana boleh tak letak yang lain? Abdul Mustaqim. Boleh tak letak gitu? Mana boleh? Itu bukan nama Allah. Abdul tu maksud hamba kan? Kenapa Muttalib boleh letak? Satu lagi, Abdul Manaf. Satu lagi kan, Abdul Manaf. Manaf tu nama Allah ke? Cek 99 tu ada tak? Tak ada. Mana boleh letak? Ya, betul. Haram meletakkan anak nama Abdul Manaf, Abdul Muttalib. Sebab hanya boleh letak Abdul nama Tuhan aja. Cek yang 99 tu. Ada tak? Ada, boleh letak Abdul kat depan. Okey. Habis tu kenapa letak? Waktu tu awal-awal Islam. Bukan awal Islam. Islam tak ada lagi lah. Sebab Abdul Muttalib tu toki Nabi. Nabi tak ada lagi. Betul dia letak Abdul Manaf lagi jauh. Kita tak boleh. Kalau nak tengok kitab, Abdul Manaf ada tertulis secara jelas dalam Kifayatul Muhtadi. Kitab Kifayatul Muhtadi. Abdul Manaf ni haram letak nama anak. Manaf tak apa. Manaf. Abdul tu yang buat haram. Hamba. Jadi Abdul Muttalib bukan nama Allah. Bukan salah satu. Muttalib bukan salah satu daripada nama Allah. Habis nama sebenar dia Syaibah. Sikitlah saya cerita ringkas-ringkas saja ni. Sebab kita banyak lagi kita punya ni kan. Muttalib tu adalah adik-beradik Hashim. Kan Abdul Muttalib bin Hashim kan. Hashim tu dia ada adik-beradik. Ada adik-beradik. Adik-beradik Hashim ni nama Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, adik-beradik Hashim. Kalau tengok situ, Abdullah anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Hashim tu ada adik-beradik. Adik-beradik Hashim ni, salah seorang ni nama Muttalib. Hashim ni dia kahwin. Tapi ketika dia kahwin tu tak berapa, dia kahwin bukan dengan bangsawan di tempat dia. Dia kahwin dengan orang pinggir. Mudah kata orang kampung. Pinggir-pinggir. Kemudian jadi bila dia kahwin, maka duduklah di situ. Duduklah di situ. Di mana? Di pinggir tu, di kampung lah mudah kata, pedalaman. Jadi siapa ni yang kahwin ni? Hashim.
Jadi adik-beradik Hashim ni, kan adik-beradik Hashim ni bangsawan, orang bisnes besar, duduk kat Mekah ni lah. Adik-beradik dia, Hashim dah kahwin, duduklah. Tapi dia masih lagi datang ke Mekah. Berniaga semua. Kemudian, meninggal Hashim ni. Meninggal ketika di Mekah. Meninggal, gitu lah. Habis macam mana dengan anak isteri dia? Ada anak isteri dekat pinggir bandar. Yang kan kata Hashim ni kahwin kan. Adik-beradik Hashim ni terlupa. Sebab, yelah duk nikah orang kampung gitu. Terlupa. Sehingga ada orang pesan setelah beberapa lama, kau tahu tak? Dia pesan dekat adik-beradik Hashim. Kau tahu tak? Dia cakap dekat adik-beradik Hashim ni. Kau tahu tak? Hashim ni dah kahwin. Ya ke? Sebab dia duduk pedalaman. Kahwin pula dengan orang pedalaman. Bila datang Mekah tak bawa bini. Lama macam terlupa. Tahu tapi macam terlupa. Iyalah dia kahwin lah itu. Hari tu bila lama tu dia kahwin lah. Kau tahu tak dia ada anak? Maknanya anak saudara kau ni. Iyalah. Maka ramai-ramai adik-beradik Hashim ni, salah seorangnya Muttalib. Muttalib ni pergilah cari kat pinggir mana, jumpa kata tak boleh. Syaibah ni, nama Syaibah, anak saudara aku, dia bukan orang calang-calang, dia orang bangsawan, orang VVIP, memang orang kaya-kaya lah, keturunan Nabi ni semua yang terbaik lah, keturunan terbaik, bangsawan lah mudah cerita. Dia tak boleh duduk kampung ni, tempat di sana tu ada banyak apa ni syarikat besar tu kat Mekah tu. Mudah kata gitu lah. Dia akan mewarisi gitu lah. Mana boleh duduk sini. Akhir sekali mak dia lepas lah. Tak apalah lagi lah. Engkau nak datang melawat bila-bila. Ni orang besar ni. Akhir sekali pergilah. Ini yang cerita Syaibah ni pergi naik unta bersama dengan pakcik dia nama Muttalib. Bila sampai-sampai, dia punggah barang apa sampai ke rumah, punggah barang lah, dia perjalanan jauh. Orang tengok, Muttalib beli hamba baru apa? Tak kenal siapa tu, budak, masih budak lagi lah. Lama orang panggil dia hamba Muttalib, Abdul Muttalib. Dan Muttalib pun relax, dia tak betulkan. Malah anak dia Syaibah pun, biarlah orang panggil gitu. Lama tu orang tahu, anak saudara, tapi lekat dah nama hamba Muttalib. Nama sebenar Syaibah. Sebab tu tak boleh letak nama Muttalib. Macam mana pun, kalau kita dah terletak, maka niatlah nak ambil berkat datuk Nabi. Sekadar gitu. Habis dah letak, nak tukar, payahlah ceritanya. Ni cerita yang kalau tak letak lagi. Sama juga Abdul Manaf. Manaf tu dulu, sebelum tu, ada satu berhala. Nama Manaf. Kenapa? Ada kena-mengena ke ni? Sudah lah, tak ada apa lah. Mana saya tahu. Macam ada kena-mengena ni. Ada dulu zaman tu, bukan? Zaman Abdul Muttalib bukan? Zaman Hashim bukan? Zaman Abdul Manaf bukan juga? Sebelum tu. Sebelum zaman Munaf. Maknanya jauh sangat dengan Nabi tu. Ada satu berhala besar. Jadi bila berhala besar, jadi orang menamakan anak lepas pada tu dengan hamba berhala tadi, hamba Manaf. Sebab tu tak boleh letak. Kalau dah letak, jangan panggil nama tu. Panggil nama Manap, apa? Don. Sekati lah, nama-nama lain boleh lah. Tak kisah. Cuma jangan panggil Abdul Manaf. Sebab benda dah letak, benda tak tahu, bukan niat pun. Tak ada pun berdosa aku nama Abdul Manaf. Mana ada, bukan dia kecil-kecil dia letak nama dia. Baby lahir-lahir, mak dia cakap, tulis nama Munok, tulis gitu. Mana ada orang bagi. Bagi pula bukan berniat nak kata dia tu hamba sebagainya. Benda lain pun kita punya masyarakat selalu letak nama tu. Lepas tu saya sebut nama kitab tadi. Sebab benda ni agak ya ke lah. Terus sebut nama kitab Kifayatul Muhtadi. Cek, memang ada dalam tu. Tak benar letak nama Abdul Manaf. Sebab apa? Dulu boleh. Dulu masa tu Nabi tak lahir lagi kan. Waktu tu bukan zaman Nabi, zaman Abdullah, bukan zaman Abdul Muttalib, bukan zaman Hashir, bukan zaman Abdul Manaf pun bukan. Sebelum tu lah. Sebelum tu lagi. Sama juga nama Abdul Manaf, dia ada bin Qusay, bin Hakim bin Murrah.
Qusay ni, Abdul Manaf bin Qusay. Qusay ni ada nama satu lagi, Kilab. Kan biasa kita hafal dulu kan, nama kalau kita pernah hafal dulu, nama Nabi kita pernah sebut Kilab. Kilab tu Qusay bin Kilab. Nama sebenar Kilab Hakim. Kenapa panggil Kilab? Anjing. Wih, keturunan Nabi asal tak anjing, Kilab. Kalau saya ingat dulu kecil-kecil memang hafal Kilab tu. Kita hafal apa? Hakim bin Murrah bin Qusay bin Kilab. Bila cek Kilab tu makna anjing. Teruk je nama. Zaman tu, jangan fikir zaman sekarang. Zaman tu apa maksud anjing? Anjing dulu kan mughallazah. Sekarang baru mughallazah, dulu taklah. Taklah yang kata pelacur bagi anjing minum air lah kali masuk syurga tu kan. Kita sekarang baru mughallazah. Jangan cerita dulu. Kenapa panggil tok nenek Nabi ni Kilab, kalbun, anjing? Waktu tu anjing okey aja. Okey maksud okey lah, okey biasa aja. Sebab jika berperang, Hakim ni dia berani duduk depan sekali. Dia tak berani. Dia berani, tak takut mati punya. Jadi orang tengok cara dia lari kalau perang macam anjing duduk depan tu. Hebatlah waktu tu bila sebut macam anjing, hebat. Kita kalau sekarang mungkin kita bunyi lain macam sikit. Jadi jangan letak nama anak Kilab pula. Dia tak nama anak Kilab sebab keturunan Nabi tu. Jangan gitu. Jangan gitu. Okey. Jadi kena tahu daripada sampai Abdul Manaf. Hafal lah pun. Pemain bola boleh hafal. Ini baru berapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ataupun bin Syaibah pun boleh, bin Abdul Muttalib pun boleh, bin Hashim bin Abdul Manaf. Itulah dalam kitab kita, cukup. Dan itulah kadang-kadang kita hafal tu, malah anak-anak kita pun kalau kita tengok kecil lagi dah hafal lah nama pelakon tu, penyanyi tu, kalau minat bola nama pemain bola. Tapi bila kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah tahu lagi, Abdul Muttalib tahu lagi, lepas pada tu tak tahu dah. Hashim tak tahu dah, Abdul Manaf tak tahu dah. Itulah masalah dia kita. Kita boleh hafal bab-bab yang lain. Lagi teruk nama penjajah hafal masa dalam kitab sejarah kita. Tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 5 punya kitab sejarah tu, semua kena hafal nama penjajah. Siapa tak kenal Afonso? Kenal? Siapa tak kenal Graham Bell? Abraham Lincoln. Apa nama dia? Dia tak sunat tau. Tapi keturunan Nabi tak boleh nak hafal. 4, 5, 10 pun tak boleh nak hafal. Teruk kita ni. Dan pada pihak bondanya, ikut mak pula, iaitu Aminah. Anak binti lah maksud. Anak Wahab. Anak Abdul Manaf. Anak Zuhrah. Anak Kilab. Ni Kilab yang sebut tadi. Kilab. Maknanya bertemu kat mana tu? Keturunan Nabi tu, titihan dia bertemu dekat dalam kitab kita tak ada lah. Sebenarnya bertemu dekat Qusay. Bukan. Bertemu dekat Zuhrah. Bertemu dekat Abdul Manaf. Temu kat mana tu? Abdul Manaf keturunan mak bonda Nabi tak sama dengan Abdul Manaf tu tau. Abdul Manaf yang ayah Nabi tak sama. Lain. Sebab dulu nama dekat-dekat, nama sama. Ada nama dia Muhammad bin Muhammad. Siapa? Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad. 3 dah. Datuk nenek, datuk ayah dia, ayah dia datuk. Nama sama. Biasa lah dulu. Abdul Manaf macam mana? Abdul Manaf tu tak sama. Abdul Manaf pihak bonda Nabi dengan Abdul Manaf ayah tak sama. Abdul Manaf yang berbeza. Yang mana Abdul Manaf ni sepupu. Qusay adalah adik-beradik dengan Zuhrah. Zuhrah kan Abdul Manaf bin Zuhrah. Abdul Manaf dalam kitab kita tak ada, boleh tambah Abdul Manaf bin Qusay. Tambahlah sikit kot. Abdul Manaf bin Qusay, tambah lagi satu kan, Qusay. Untuk kita faham Abdul Manaf yang berbeza ni. Abdul Manaf bin Qusay. Okey. Qusay tu adik-beradik dengan Qusay, Abdul Manaf bin Qusay. Pihak mana ni? Pihak ayah Nabi.
Abdul Manaf bin Qusay. Qusay itu dengan Zuhrah, Abdul Manaf bin Zuhrah. Zuhrah bonda Nabi. Adik-beradik. Abdul Manaf bin Qusay, pihak ayah Nabi. Qusay itu adik-beradik dengan Zuhrah tu. Abdul Manaf bin Zuhrah. Jadi maknanya Qusay dengan Zuhrah adik-beradik. Qusay ada anak. Anak ni dia letak nama Abdul Manaf. Zuhrah ni ada anak. Anak dia letak nama Abdul Manaf juga. Tu yang bertukar dia tu. Jadi kalau kita kata bertemu titihan Abdul Manaf, bertemu titihan Nabi dan ayah Nabi dan bonda Nabi dekat Abdul Manaf, salah. Kalau masuk pakai isa ni soalan trik ni. Salah. Bukan situ, sebab Abdul Manaf orang berbeza. Sebab dia dapat adik-beradik sama-sama anak letak nama anak Abdul Manaf. Itu letak sama. Okey. Okay. Dan tempat beranak Nabi Muhammad itu di Mekah. Tempat dia dilahirkan mesti di Mekah. Tak tahu ni berdosa ni, wajib. Cerita wajib ni. Dia dilahirkan di Mekah. Pada waktu sahur lah, waktu pagi, waktu subuh, waktu sahur, di satu tempat, di satu rumah, yang mana rumah tu dengar cerita dah jadi perpustakaan, dah jadi maktabah, dengar cerita. Sepatutnya kita kena jaga rumah kelahiran Nabi, tapi nak buat macam mana? Kerajaan Arab Saud tak jaga, tukar jadi perpustakaan. Patut kena jaga. Kita ada tak tempat rumah kelahiran Tun Razak, Tuanku Abdul Rahman, kat mana tu? Kat Kedah kan? Mahdi, semua ada sebagai tempat bersejarah. Dah dia menjadi ketua negara kan? Tak kisahlah belah mana pun, tapi dah jadi sejarah bagi kita. Dia jadi satu, kena pelihara lah. Tiba-tiba tempat Nabi kelahiran Nabi tak jaga. Itu tak diorang punya, kerajaan diorang, kerajaan pening Arab Saudi. Sedangkan ketika Nabi Isra Mi'raj ni bulan Isra Mi'raj ni, ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi Isra daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, banyak kali berhenti tu. Bukan daripada Masjidil Haram terus Masjidil Aqsa terus naik langit, tak. Banyak kali berhenti. Nabi berhenti terus sembahyang 2 rakaat. Antara tempat yang Nabi berhenti kerana Jibril suruh berhenti adalah dekat Baitul Laham, nama tempat tu. Baitul Laham ni adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Tempat kelahiran, rumah kelahiran Nabi Isa. Kenapa Nabi turun untuk sembahyang 2 rakaat? Tempat bersejarah, kena jaga. Bukan kita nak buat benda khurafat apa, minta apa, tak ada. Tetap kena jaga. Dah jadi sejarah lah. Dah jadi sejarah, tapi tak jaga. Kemudian berpindah ia ke negeri Madinah. Kemudian berpindahlah ke negeri Madinah. Berpindah ke negeri Madinah. Siapa yang berpindah? Tengok ayat ni. Cuba tengok. Cantik ayat ni. Ayat ni cantik. Sebab apa? Kenapa saya kata cantik? Sebab dia kata sini berpindah. Bahasa Arab dia panggil berhijrah. Dia panggil hijrah. Berpindah tu maksud hijrah ke negeri Madinah. Bukannya kalau kita faham berpindah, pindah tu satu perkataan yang baik. Kalaulah kita tahu peristiwa Nabi di Mekah, kena tekan, akhir sekali kita boleh guna beberapa istilah. Istilah pertama, tak tahan, lari. Boleh guna istilah tu. Tak apa lagi. Bila kena tekan, bukannya lagi cuma sekadar nak berundur sekejap untuk datang balik. Itu cantik sikit ayat tu. Dia bukan lagi. Sebab ketika Nabi di Mekah, 13 tahun Nabi di Mekah, hanya 300 hingga 500 orang je yang beriman waktu tu. 13 tahun berdakwah, 40 sampai 53 umur Nabi. 13 tahun, 40 itu peristiwa Gua Hira kan, 40 sampai 53. Maknanya hanya 300 hingga 500 orang.
Lepas pada tu, Nabi wafat umur 63. Kan 53 hingga 63, 10 tahun. Oh, yang tu ribu masuk. Maknanya 13 tahun pertama tak ramai. Kerana dapat tekanan. Sehinggalah orang Madinah datang. Orang waktu nama Yathrib. Dia datang, kat situ ada kerajaan Yathrib. Dia datang, dia kata, kamu datang tempat kami. Kami lantik menjadi pemimpin nombor 1. Datang tempat kami. Sebab kena tekan kat sini. Kat sini kena tekan. Maknanya Nabi dijemput. Bukan Nabi lagi, dijemput. Mereka datang beramai-ramai waktu tu. Berapa belas orang datang untuk jumpa Nabi secara diam-diam. Nak bagi tahu, datang ke Yathrib. Kami jadikan kamu orang yang nombor 1. Jadi pemerintah nombor 1. Jadi bukan lari ya. Ada ke pelarian? Lepas tu dia datang, kita angkat dia nombor 1. Pelarian Bangladesh ke apa datang sini, kita angkat jadi Perdana Menteri, ada tak? Bukan. Memang kita dijemput. Memang dijemput. Kerana kalau nak kira Nabi takut apa? Dijemput. Jadi berhijrahlah ke Madinah supaya bila dah tubuh kerajaan Islam dapat Fathul Mekah, dan memang terbukti lepas pada tu dapat balik Mekah. Dapat orang yang lawan di Mekah waktu tu pun masuk Islam. Habis maknanya Nabi buat apa? Nabi berundur sekejap untuk bina kekuatan. Bukan lagi, jangan kata lagi. Bukan lagi. Orang tak takut, Nabi tak takut siapa pun. Nabi sikit pun tak takut siapa-siapa. Malah kalau kita tengok, Nabi orang terakhir keluar daripada Mekah. Kalau orang takut, dia orang pertama. Aku keluar dulu apa-apa hal. Tapi Nabi orang terakhir yang keluar Mekah dengan Sayyidina Abu Bakar, kan? Tu kan? Jangan kata Nabi lari daripada perjuangan. Tidak. Orang Ansar yang menjemput para muhajirin untuk datang ke tempat dia, membina satu kekuatan untuk buka balik Fathul Mekah balik. Sahabat tak takut langsung dengan ancaman. Sayyidina Ali duduk tempat tidur Nabi, tak takut, bunuh-bunuh mati lah. Kata sahabat takut, lepas tu lagi tak. Bila berabah, tak, tetap juga Ahad. Sumayyah, keluarga Yasir, mati kena rodok, kena sula orangnya, mati. Ammar bin Yasir, anak dia tu yang seorang, dia je lepas. Selain keluarga Sumayyah semua mati. Sebab apa? Tak nak jadi, aku dah Islam, tak nak kafir dah. Tak mau kafir. Tak mau kafir. Mati. Cuma Ammar lah, anak dia yang tu seorang tu, dia mengaku, dia kata, ya, aku tak dah keluar Islam, Muhammad tu tipu, berhala tu adalah Tuhan yang sebenar. Lepas tu dia sedih, dia pergi jumpa Nabi. Tanya Nabi, habislah aku Islam aku, sebab aku nak selamatkan nyawa aku. Semua anak, maknya kena, ayahnya kena bunuh, Yasir kena bunuh, Sumayyah kena bunuh. Jadi aku kata gitu. Nabi kata, hatimu macam mana? Akidahmu? Dia kata, tetap dengan Allah dan Rasul. Habis tu mulut cakap sebab nak selamat diri je. Nabi kata apa? Kalau dia tanya 10 kali, 100 kali sekalipun kau jawab benda yang sama. Janji selamat nyawa. Bukan nak cerita yang tu. Kita nak cerita mak ayah dia. Mati. Tak takut. Habis tu bukan lari, bukan. Hijrah. Orang Telis Barat yang menuduh hijrah sebagai satu pelarian. Kalau nak lari, tak kenapa tunggu sampai 13 tahun. Awal-awal lagi lah, masa umur 40 tu, masa umur 40 ketika lepas peristiwa Gua Hira tu, masa tu ataupun setahun lepas pada tu kan dah disebarkan secara terbuka. Kan dah kena macam-macam. Masa tu lah lagi. Kenapa tunggu 13 tahun? Bukan, tak dapat perintah Allah untuk berpindah, berhijrah. Maka tak dapat perintah. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia mengambil peristiwa hijrah sebagai satu yang kita pakai sampai sekarang, kalender tu, sebagai hari nombor 1. Jadi bila orang kata berapa ni? 1444 hijrah. Terus orang ingat hijrah Nabi. Takkanlah jika pakat-pakat lari, Sayyidina Umar cerdik ke? Sayyidina Umar kata, kita buat satu hari memperingati hari kita pakat-pakat lari. Tak mungkin. Maknanya satu peristiwa yang
membanggakanlah hijrah tu. Bukan satu peristiwa yang menghinakan. Contohnya lari. Takkanlah Sayyidina Umar, kan pakak-pakak cari kan, kata orang barat dia ada dia punya tarikh sendiri, orang belah-belah timur ada tarikhnya sendiri, tarikh dia. Kita jadi masalah baru ni masa zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Bila kita hantar surat suruh buat undang-undang sekian-sekian, hantar jauh lah. Masa tu Islam dah berkembang pada bulan Syaban, buat pada bulan Syaban. Ada masalah sikit dalam perjalanan, masa tu mana ada pol laju, JNT tak ada lagi. Jadi bila gitu, sampai tu lambat. Bila sampai apa ni governor tu, dia pun tengok, ni Syaban bila ni? Syaban yang baru lepas ke Syaban akan datang? Sebab tak ada tahun. Maka Sayyidina Umar kata betul juga. Kan? Sebab kalau kita waktu dulu nak kata apa? Kalau nak kata pada hari sekian-sekian yang hari banjir besar tu, yang tahun banjir besar gitu. Yang tahun kematian dia tu. Jadi payah nak tentukan tahun. Bulan dah ada dah. Bulan dah ada, hari bulan dah ada. Tahun tu. Ni tahun bila dia lahir ni? Tahun ketua kampung meninggal. Maksud cara gitu. Akhir sekali buat mesyuarat nak letak hari apa, nak letak tak tahun tu. Kita nak mula tahun tu tak sekarang ke bila-bila, panjang cerita, pendek kan. Kita letak hari paling bersejarah iaitu hari hijrah. Itu adalah tahun yang pertama. Maknanya satu peristiwa bersejarah. Mana berpindah dengan hijrah tu, itu yang terbuka habis semua orang lain kerana dah dapat bina ke satu kerajaan dan dapat menakluk Mekah lepas pada tu. Terbuka mata. Tanpa hijrah tu tak boleh jadi. Maka hijrah ada satu peristiwa bersejarah yang dibanggakan. Jadi tak boleh kata lagi. Dia berpindah. Dan wafatnya di Madinah. Wafat di Madinah. Meninggal kat Madinah. Kena tahu, tak tahu berdosa. Hijrah tadi kena tahu. Yang ni pula kena tahu juga. Wafat dekat Madinah. Bukan kat Mekah. Dan kuburnya pun di Madinah. Memang di Madinah tu lah. Semua orang tahu kan. Kat Masjid Nabawi tu. Pada umur 63 tahun. Dan umurnya yang mulia itu 63 tahun. Sebelum tu 13 hari. 13 hari sakit. Sebelum tu 13 hari sakit. Maksud sebelum wafat tu 13 hari sakit. Nabi ramai isteri, maka bergila-gila duduk rumah isteri ni bergila-gila sebab nak ikut ni. Sehingga Nabi tak larat, Nabi kata, boleh tak nak duduk kat rumah Sayyidatina Aisyah je? Boleh tak? Minta izin kat isteri yang lain. Selain mestilah bagi kan. Sebab Nabi dah sakit. Akhir sekali wafat dekat rumah Sayyidatina Aisyah. Dan bila wafat di situ, jasad para anbiya tak boleh dipindahkan. Jasad para anbiya tak boleh pindah. Maka dikebumikan kat situ pada hari Isnin. Kemudian dikebumikan pada hari Rabu. Kebumi pada hari Rabu. Wafat hari Isnin. Kenapa lama sangat? Kerana waktu tu sibuk dalam melantik siapa nak ganti Nabi. Tu kita fikir, sahabat Nabi wafat. Sayyidina Ali dan beberapa orang uruskan jenazah. Berapa orang je. Sahabat yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua pergi dekat satu dewan, macam mudah kata dewan. Kalau kita sekarang dewan rakyat parlimen lah, kalau kita sekarang ni. Untuk siapa nak ganti. Perang ada ni dulu lah. Nak suruh balik ke, nak buat apa ke, nak tambah orang ke, nak kalah ke, apa ni, yang duk perang kat luar ni. Dan siapa nak menguruskan negara ni sekarang ni. Kalau kita fikir logik, Nabi baru wafat, ada lagi tu, belum ke bumi lagi. Kenapa sibuk ramai yang ada menguruskan jenazah Nabi cuma berapa orang sahabat. Habis yang lain semua pergi dekat Dewan Rakyat. Mudah tu gitulah. Sebab nak lantik siapa nak ganti. Dan tak dapat penyelesaian pada hari pertama. Sebab hari Isnin, hari Rabu baru ke bumi, dimakamkan Nabi. Memakan masa yang agak lama kerana memilih pemimpin. Di sinilah para ahli ulama mengatakan
Memilih pemimpin adalah sebahagian daripada agama. Kalau tidak, takkan sahabat yang dididik oleh Nabi tu sibuk duduk nak melantik pemimpin sehingga kan jasad Nabi tak ke bumi lagi. Takkan begitu teruk para sahabat. Tak mungkin. Nabi pakat-pakat kan, pakat nangis, pakat kata. Siapa kata Nabi aku akan bunuh kan, macam cerita tu. Tiba-tiba memakan masa yang agak lama, 2 hari untuk ke bumi. Sebab nak lantik pemimpin dulu. Bukan kata para sahabat pakat-pakat gila kat jawatan. Dia tak. Malah orang semua lantik Sayyidina Umar untuk jadi. Sayyidina Umar tu balik tak mau aku selagi ada Sayyidina Abu Bakar. Dia keluar dengan Nabi. Nabi ajak dia duduk hijrah yang terakhir sekali. Nabi duduk sama-sama dalam gua dia. Dia ada dalam Quran. Sayyidina Abu Bakar ada dalam Quran. Aku tak ada, kata Sayyidina Umar. Ada tu bukan Abu Bakar. Maksudnya li sahibihi. Dengan maksud sahabat. Ketika Nabi berada dalam gua, memang dirakamkan dalam Al-Quran. Dan Nabi bersama li sahibihi, iaitu sahabatnya. La tahzan innallaha ma'ana. Kata Nabi ni dekat sahabatnya, jangan risau. La tahzan, jangan risau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Siapa tu? Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba kau nak lantik aku jadi, padahal orang semua lantik Sayyidina Umar. Tu Sayyidina Umar tak tahu. Sayyidina Abu Bakar jadi dulu. Nak bagi tahu, bukannya gila kepada jawatan, bukan. Tapi dia adalah satu sebahagian daripada agama. Memilih pemimpin. Sehingga kan wafat Nabi wafat hari Isnin, dikebumi pada hari Rabu. Proses mencari pemimpin adalah sebahagian daripada agama. Kemudian lepas pada dah tentu Sayyidina Abu Bakar, maka waktu tu baru bumi. Perlu tahu juga, dan wafatnya di Madinah, Nabi wafat di Madinah, kuburnya pun di Madinah, umurnya 63 tahun. Dan warnanya yang mulia, warna kulit. Warna kulit dia putih bercampur merah. Putih bercampur merah macam mana? Putih bercampur merah yang amat cantik. Tentu lah. Nak bayang macam ni putih merah-merah itu. Sebab dia ada putih pucat, putih langsat. Dia macam putih. Sawo matang putih tak? Sawo matang tak putih tak? Tak apa-apa nak putih tak? Putih lah, tapi ada putih melepak sampai tak cantik. Ada? Saya pernah tengok. Allah putih ni. Ada dia penyakit apa? Yang putih macam kena klorok. Albino. Putih tu putih ke? Dia ada putih tak cantik. Ada putih. Ni putih apa? Yang penting putih bercampur merah yang amat cantik. Putih yang terbaik lah, putih. Sebenarnya bukan masalah putih aja. Kerana Nabi dan Rasul tidak akan ada aib, tidak akan cela. Tak ada cela sikit pun. Dalam surah Al-An'am, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan kami lebihkan mereka, iaitu para Nabi dan Rasul, atas umat-umatnya. Bila Quran kata dilebihkan, lebih segenap segi. Kekuatan lebih 70 kali ganda minimum. Mana taknya Nabi Musa nak tolong orang tu tergitu sikit yang mati. Firaun marah terus. Yang mati tu pula Qibti, yang keluarga kroni Firaun. Itu yang Nabi Musa pergi kejap tu datang balik tu. Kuat dari segi cerdik, 70 kali lebih cerdik. Bukan genius. Kalau cek apa IQ punya cek tak boleh lagi, habis. Habis ke atas kali. Lebih pada genius. Kita panggil fatanah. Cerdik. Dari segi kekuatan, dari segi rupa paras, dari segi cara bercakap, dari segi kebaikan, semua. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Kami lebihkan mereka di atas umat-umat mereka. Dari segi kita wajah etikat, mana-mana Nabi dan Rasul tidak akan ada cacat cela. Terbaik. Rupa paras terbaik. Nisbah seorang manusia nombor 1. Lawa dia tu. Muka uduh tak ada, mustahil. Bibir tebal tak ada. Hidung kembang, telinga capang, mata sepet. Tinggi menggalah. Sebab tinggi bagus. Tinggi okey, tapi kau cuba tinggi 7 kaki. Nampak dia jadi balik. Jadi Nabi tinggi. Nak sahabat kata, aku tengok Nabi ni biasa je. Maksud dari segi tinggi. Bila dekat dengan dia lagi tinggi.
Dia lain. Tengok okey, biasa. Tapi bila macam aku punya tinggi aja, dia dekat macam Nabi lagi tinggi. Dia ada mukjizat-mukjizat tertentu. Takkan ada rendah pun okey, tapi rendah sungguh sampai rendah ke metod, tak ada. Nabi tak ada. Hitam itu menawan. Tapi Nabi hitam legam, tak ada, mustahil. Perut borai, lagi tak ada. Nisbah seorang manusia, Nabi maksimum, paling terbaik, kesempurnaan nisbah seorang manusia. Jangan cakap Nabi tak boleh terbang. Itu bukan nisbah seorang manusia. Terbang tu burung. Jadi nisbah seorang manusia, dia nombor satu, terbaik segenap segi. Terbaik apa? Nabi kahwin lah, manusia, tapi kahwin Nabi nombor satu. Isteri dia takkan mengganggu pun perjalanan dakwah dia. Ibadahnya Nabi, isteri takkan boleh ganggu. Walaupun kahwin, kita kahwin juga, tapi banyak kena ganggu dengan isteri. Macam-macam. Nak keluar sikit tak bagi, nak kata pergi masjid sikit, alah asyik-asyik lalu pergi. Bukan boleh jadi ustaz pun bang, duduk rumah je. Ada je gangguan-gangguan. Ada je gangguan isteri. Macam-macam lagi. Jangan bang, tadi saya nampak ada 2 ekor lipas. Tak tahu dia hilang ke mana. Nanti risau, takut tak pergi laki ni. Ada je gangguan-gangguan. Ada je gangguan-gangguan isteri. Untuk ibadah, gangguan untuk menyampaikan. Tapi Nabi kahwin, tapi perkahwinan itu tidak menjatuhkan, tidak melemahkan apa yang dia buat. Sikit pun tak ganggu. Itu maksud maksimum. Sesiapa yang beriktikad sebaliknya, murtad orang tu. Nabi pendek ke metod, murtad. Nabi tinggi galah, merayu-rayu kena angin, murtad. Nabi toh legam, murtad. Boleh kata gitu? Tak boleh. Kita nampak macam biasa, tak boleh. Dia mesti maksimum. Nisbah seorang manusia dia nombor satu. Sikit je. Dan bermula segala anaknya, dah habis ke atas ke bawah pula. Bermula segala anaknya yang mulia. Itu 7 orang. Anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kena nyanyi, baru ingat tahu ni. Iaitu Qasim. Saya sebut sebelum ni kan, dalam berjanji ada Abul Qasim. Kita dengar Abul Qasim tu siapa? Tapi sedar nyanyi. Abul Qasim, bapa Qasim. Itulah mudah kata. Ayah Qasim. Nabi dia panggil kunyah. Kita boleh, kalau ayah kita nama Ahmad, kita boleh kata Ibnu Ahmad. Kalau anak kita nama Ahmad, kita boleh kata Abu Ahmad, Abu Muhammad. Begitu. Memang menjadi amalan orang Arab. Dia suka letak Ibnu dengan Abu. Dia tak pakai nama dia. Ibnu Umar. Nama dia bukan Umar, nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Bukan nama dia Abbas, ayah dia Abbas. Dia nama Muhammad juga. Jadi dia suka letak. Jadi maknanya sebenarnya nama kita boleh pilih. Kalau pakai kaedah ni, nama kita boleh tak kita pilih nama kita sendiri? Boleh. Cuma nama kita asal mak ayah bagi, tak boleh pilih. Tapi anak kita aku nak nama apa? Dia teringin nak nama apa? Daniel sedap sikit Daniel. Nak nama Daniel, letak nama anak Daniel. Jadi bila dah dapat nama anak Daniel, dah kita letak, mana kita letak nama kita Abu Daniel. Itulah. Jadi boleh je. Dia biasanya ambil yang sulung. Yang kedua, ketiga saya tak ambil. Dia biasa ambil yang sulung je. Jadi kita letak nama anak kita yang sulung apa? Tapi kalau perempuan tu lah, Fatimah, Abu Fatimah. Boleh lah. Tapi tak apa syok sikit. Tapi gitu lah. Boleh. Ataupun kita, kalau ayah kita hebat, kita ambil nama ayah kita. Ibnu lah kena tak? Kalau ayah kita orang hebat-hebat, kita aku tak hebat pun. Menumpang glamour ayah, Ibnu. Memang boleh dibenarkan. Kalau bukan ayah, datuk nenek moyang kita boleh letak, macam contohnya Asy-Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Mana ada Syafi'i? Syafi'i tonyang dia. Alias sekarang dia nisbahkan nama dia kemudian Asy-Syafi'i. Tu moyang aku. Sebab orang hebat. Sahabat Nabi ke, tabi'in ke, hebat.
Jadi bolehlah kalau kita nak ambil sebenarnya. Kalau kita nak ambil dari segi orang hebat atas pada kita, kita boleh letak Ibnu. Ataupun kita boleh letak nama dia, contohnya Asy-Syafi'i ke belakang nama kita. Kalau kita saja nak letak nama kita sendiri, kita boleh namakan anak sulung dan kita kata Abu. Abu apa? Anak kita nak nama apa? Sebab nama kita tak boleh pilih. Iaitu Qasim. Pertama anak Nabi nama Qasim. Lelaki lah ni. Qasim. Dan Zainab. Dan Fatimah. Dan Ruqayyah. Dan Ummu Kalthum. Dan Abdullah. Dan Ibrahim. Sekaliannya dari isterinya Khadijah Al-Kubra. Isteri yang pertama Nabi tu. Yang ketika dia ada, Nabi tak poligami. Ini juga menjadi perbahasan orang perempuan. Memanglah Nabi itu poligami. Dia kata, tapi abang, saya hidup-hidup lagi. Abang kata nak ikut sunnah. Abang dah kahwin. Nabi, Khadijah Al-Kubra, Al-Khuwailid, meninggal. Baru dia poligami. Lepas pada tu, saya hidup-hidup lagi. Tak ikut sunnah juga. Dia orang punya bahasan. Dia punya bahasan lah. Pandai juga perempuan. Saya hidup-hidup. Tunggu saya mati. Lepas tu poligami. Nak poli apa? Politeknik kan? Ikut bah. Betul juga. Nabi ketika ada Khadijah, dia tak poligami. Lama dia hidup. Malah dapat anak ramainya 6 orang daripada Khadijah. 6. Anak Nabi 6. Dia semua 7. 6. Lepas pada tu, kewafatan Khadijah. Lepas pada tu, baru start poligami. 28 tahun tak ada poligami. 28 tahun lepas perkahwinan tu tak ada poligami. Semuanya anak-anak Nabi yang 7 orang ni, semuanya wafat Nabi sendiri tengok, kecuali Fatimah aja. Mana 6 orang Nabi tengok anak dia. Nabi ni orang hebat. Ujian dia pun hebat juga. Hebat. Kita mungkin seorang, 2 orang pun dah tak boleh tahan dah. Anak aku tengok sendiri anak aku meninggal. 2 orang, seorang pun tak larat dah. 2 orang. Ini 6 orang. Dah ada anak 7. Fatimah je yang tinggal seorang. Fatimah je melihat kewafatan Nabi. Anak yang 6 orang, Nabi melihat. Oh, ujian dia memang berat lah sebab orang hebat. Lagi hebat, lagi berat ujian. Fatimah je wafat selepas Nabi wafat. 6 orang hasil perkongsian dengan Khadijah binti Khuwailid selama 28 tahun. Anak seorang lagi, siapa dia? Anak seorang lagi, Ibrahim. Nama Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Kipti yang Nabi Musa silap menumbuk meninggal tu lah. Bukan tu maksudnya, bangsa tu lah. Qibti. Bangsa Fir'aun tu dah. Tapi Fir'aun zaman Nabi Musa ni zaman Nabi, maksudnya keturunan dia. Kenapa Nabi kahwin dengan Maryah Al-Qibtiyah? Kan? Berkahwinan dapat meluaskan jajahan kan? Bila kahwin, dapat mengislamkan ramai orang. Sebab orang besar kahwin. Jadi pakat-pakat masuk Islam. Macam kita masuk Islam, dapat Islam kita pun sebab sultan kita. Dulu datang, diorang datang, pendakwah datang daripada Arab sana, pendakwah datang daripada Timur Tengah. Dia tak tangkap kita. Dia tak tangkap kita, oh masuk Islam, tak. Dia cuma berniaga dan buat baik, rupa baik, tengok janggut, tapi orang baik duk semayang. Dia tak ada dakwah sangat pun. Dia dakwah kat siapa? Kat sultan. Sultan masuk Islam, habis kita semua masuk Islam, rakyat. Itu cara dia, tangkap yang kepala, yang bawah akan ikut. Cara Nabi gitu tangkap kepala. Maryah Al-Qibtiyah, dia ada kabilah yang besar, pakat-pakat masuk Islam, kahwin, dapat seorang anak nama Ibrahim. Semuanya wafat kecil. Yang kecil, yang lelaki semua wafat kecil. 3. Kenapa? Keturunan Nabi diteruskan oleh anak perempuan. Fatimah lah, yang ada anak. Yang lain tak ada. Kenapa bukan diteruskan dengan anak lelaki? Sebab kita tahu keturunan ni, dia anak lelaki. Malah kita tahu nama-nama kita ni, bila kahwin lelaki, kahwin dengan perempuan, nama lelaki ni ada pangkat, apa-apa, kahwin dengan perempuan, walaupun perempuan biasa, nama tu kekal kan? Pangkat tadi tu kekal. Taklah Nik ke, Cik ke, Tengku ke apa kan? Kan lelaki kahwin dengan perempuan biasa. Syarif, Said ke, kan? Mesti lelaki kahwin perempuan biasa, nama kekal. Kalau lelaki biasa kahwin dengan perempuan yang ada nama tu ada pangkat hilang anak-anak ada kan? Tahu kan cerita ni? Yalah, mestilah tahu. Macam-macam lah nama, tuan lah, apa lagi? Nik, tuan, Nik, raja,
Tengku, apa lagi? Yang ada nama kat depan tu. Dia mesti lelaki kahwin dengan orang biasa. Lelaki kahwin dengan orang biasa, masih lagi diteruskan keturunan. Kalau lelaki orang biasa, perempuan yang ada, walaupun syarifah sekalipun, anak tak boleh jadi saib. Dan begitulah yang lain-lain kan. Maknanya keturunan diteruskan oleh lelaki, bukan perempuan. Okey. Kenapa Nabi keturunan dia bukan belah lelaki? Apa hikmah Allah teruskan keturunan Nabi ikut perempuan? Maknanya keturunan tu terus, ya terus keturunan juga, tapi tak kuat macam lelaki. Kenapa? Kerana nak angkat darjat Nabi. Patutnya anak lelaki teruskan keturunan baru angkat darjat kan? Macam ni. Kalau kita tengok Nabi-Nabi yang lain, dia ada Nabi. Kadang-kadang anak dia Nabi juga. Kadang-kadang cucu dia Nabi juga. Perasan tak? Ada Nabi yang anak cucu cicit dia. Semua Nabi. Contohnya, Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Dua-dua Nabi. Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, anaknya Nabi Yaakob. Direct tiga. Nabi Yaakob, anaknya Nabi Yusuf. Bapa direct tu. Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Ishaq, Nabi Ishaq, lepas tu Yaakob, lepas tu Yusuf. Berapa berlapis. Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman, semua ada dekat, iaitu anak dan ayah Nabi Rasul. Allah mewafatkan anak-anak Nabi yang kecil, lelaki, kerana nak naikkan darjat Nabi. Macam mana tu? Nabi adalah penutup sekalian Nabi kita. Takkan boleh ada Nabi. Kalaulah anak Nabi yang lelaki hidup meneruskan keturunan, maka nak dibandingkan dengan yang lain lebih lagi daripada Nabi kita. Sebab anak Nabi kita tak boleh jadi Nabi. Kenapa pula tak boleh jadi? Kan Nabi penutup sekalian Nabi. Maka diwafatkan awal-awal. Bila dia wafatkan awal-awal, tak boleh nak katalah Nabi kita kurang sikit lah. Sebab Nabi yang lain, dia keturunan. Nabi kita ada anak lelaki, tapi tak boleh jadi Nabi. Sebab Nabi kita Muhammad ni yang penutup. Jadi kurang kan kat situ dari segi tu. Maka kerana itulah anak-anak kecil semua meninggal awal. Wafat awal. Kerana nak menjaga kehormatan Nabi kita. Sebab Nabi kita penutup sekalian Nabi. Sebab tu diteruskan oleh anak perempuan sampai sekarang. Habis. Berhenti kat situ. Maryam Qibtiyah. Itulah Maryam Qibtiyah je. Ada anak. Kita masuk rukun Islam yang 5. Allah. Sebenarnya rukun Islam ni ada 3 tempat. Semua dah masuk rukun Islam. Tapi kitab beza. Kitab berbeza tapi rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman. Macam mana? Ulang-ulang aja lah. Tapi orang beza lah. Tempat lain-lain. Kitab lain-lain. Cuma rukun Islam itulah. Dah pusing rukun Islam. Semalam rukun Islam. Ni tak lama lagi rukun Islam balik. Akan datang rukun Islam tempat lain. Wallahualam. Sikitlah saya nak beritahu sikit. Kitab karangan yang saya karang telah selesai. Telah selesai dikarang. Jadi akan dibuat pelancaran pada 11 bulan 3. Kitab yang saya buat untuk orang perempuan. Sebab saya tak ada kelas muslimat kat sini, saya beritahu tu. Kalau ada kelas muslimat, masuk dalam kelas muslimat je. Kitab untuk muslimat perempuan, kitab fiqh wanita, khas untuk orang perempuan. Tapi orang lelaki pun kena ngaji juga. Cuma saja je lah buat nama kitab fiqh wanita. Dah selesai, dah karang dan dalam percetakan sekarang ni dah nak keluar. Pelancaran dia pada 11 bulan 3. Maknanya 20 lebih hari lagi, 24 hari lah. 20 lebih hari lagi. Cakap awal lah, boleh sedia awal. Lepas ni kita jumpa sekali lagi. 2 kali lagi kot. Saya cakap beritahu awal. Boleh dapatkan kitab tu pada 11 bulan 3. Di pelancarannya di Hotel Mandurah, Besrah. Tak tahu pun. Saya daripada Besrah. Bukan jauh pun.
Baru masuk gear 4, nak masuk gear 5 sampai lah sini. Kereta saya lah. Nak bagi tahu dekat, tu je. Fiqh wanita menceritakan tentang hukum hakam perempuan dan termasuklah yang paling banyak sekali berkaitan dengan darah-darah wanita, haid, nifas dan istihadah. Dan boleh dapat bahasa bukan bahasa macam kita selama lah, bahasa baru lah, bahasa moden. Saya karang sendiri. Kemudian pada hari tu juga, 11 bulan 3 hari Sabtu tu, alang-alang dilancarkan kitab tu dekat sana. Saya buat daurah dekat situ untuk baca kitab tu. Daripada pagi pukul 9 sampai asar, lebih kurang pukul 4, 4.30 itu. Lama lah juga. Sebab nak tak habis pun kitab tu. 145 muka surat. Cuma ada beberapa perkara boleh dipahamkan lah daripada kitab tu. Daurah tu. Boleh. Lelaki boleh. Lelaki pun ada sekarang seberapa? 20, 30 dah kot. Lelaki saja. Rasa 20 atau 30 orang. Perempuan sekarang ni rasa ada 50 lebih lah. Sampai penuh lah kot mandorah tu. Orang yang datang daripada seluruh Malaysia, malah daripada Singapura pun ada, malah mungkin daripada Indonesia dan Thailand pun akan datang. Sebab tu saya beritahu, takkan orang Balok Pain tak datang. Orang tempah kapal terbang, Asia tempah, ustaz tempah awal-awal murah sikit, dia kata murah sikit, datang daripada Selangor, daripada Kedah, daripada Johor, datang jauh ni pelancaran tu 11 bulan 3 tu. Untuk dapat kitab. Dan kalau dapat kitab saja, kadang baca bukan boleh faham tak? Kadang-kadang faham lah separuh. Jadi naklah masuk daurah tu. Siapa nak masuk boleh. Tapi nak masuk tu kena daftar. Kena daftar. Adalah urus dia urus. Saya tak urus apa pun. Saya karang lah kitab. Tapi boleh daftar. Bagi nama untuk dewan tu lah. Dia besar mana sangat dewan dia. Penuh habis. Penuh. Kalau tak daurah pun pukul 9 tu, 9 pagi hari Sabtu 11 bulan 3 tu, datang ambil beli kitab. Betul balik balik beli kitab balik kalau tak nak masuk daurah tu, kalau rasa dah pandai, tak apa. Tak payah mengaji, ambil kitab lah, beli kitab je. Kitab dia lebih kurang macam ni, tebal ni lebih kurang. Besar ni pun lebih kurang. Memang iya lah, lebih kurang. Macam ni. Mungkin kalau kita tak pun untuk isteri. Mungkinlah suami isteri ada datang bertegan suami isteri. Kalau tak pun anak perempuan. Anak perempuan kewajipan atas mak ayah ajar. Fardhain macam wajib ajar sembahyang, macam tu juga wajib ajar haid nifas bagi dia. Dia belajar kat mana pun tak tahu. Siapa ada ajar abad ni? Mak tak belajar, tak ajar, ayah tak ajar. Siapa yang ajar? Mana dia dapat ilmu benda ni? Sebab saya pernah di Selangor dulu, lepas yang ajar bab ni sikit, baru sikit masuk sikit. Ada seorang makcik ni, kita panggil makcik lah, umur 60 lebih, nampak, bekas cikgu. Dia marah saya. Lepas kita mengajar, gini salah faham, gini salah lagi. Banyaknya dia salah faham. Setelah beberapa kali kelas, dia marah saya. Dia kata, ustaz, kenapa saya baru tahu? Dia kata. Dia marah kita, kenapa dia baru tahu. Kenapa sebelum ni saya tak tahu? Keruk kening kita, kenapa dia marah aku, dia tak tahu. Maksud dia, kenapa tak ada orang ajar sebelum ni? Dia dah hidup 60 tahun. Dia cikgu. Kenapa baru hari ni dia tahu? Dia dah tak ada haid dah. Tak guna dah dia tahu. Tapi kenapa baru hari ni? Marah dia. Kita pun tak adalah kata, siapa suruh tak mengaji? Taklah kata gitu. Cuma kata, nak buat macam mana? Gitu lah lebih kurang. Kenapa saya baru tahu hari ni? Dia kata, bab ni banyak salah dulu. Kalau kita dah salah, takkan anak cucu kita nak beri salah terus. Carilah anak-anak. Hantarlah anak. Daftar dulu kalau nak masuk. Kalau setakat, tak apalah, tak payah masuk lah. Ada hal. Nak pergi kenduri. Kita kan suka makan kenduri. Nak pergi kenduri. Tak apalah pergi kenduri. Tapi singgah, ambil beli kitab. Kata pergi makan kenduri. Allah Alam. 11 bulan 3. Kena tanda tu. Tanda kalender. 11 bulan 3. Kalau nak daftar, ada link saya bagi dekat Mustaqim. Nanti cooking. Nanti dia bagi link. Masuk daftar tu, maksud bagi tahu dekat urus dia tu, letak nama saya. Gitu kalau masuk. Sebab dewan, kalau terlebih macam mana? Makan lagi kat situ. Kalau tak cukup macam mana? Kalau terlebih, tu je sebenarnya. Boleh daftar, saya bagi link dah dekat Mustaqim. Nanti dia lah hantar kat mana-mana. Link tu.
Jadi kalau tak kita pun, mungkin hari tu kan ada anak-anak kecil. Sebab ada orang nak datang, perempuan datang, tapi dia kata ada anak kecil. Dia duduk tak jauh pun, dalam 10, 20, 30 km je daripada sini. Tapi ada anak kecil, nak kena jaga. Patutnya laki lah jaga hari tu. Hari tu aja pun, pagi sampai petang je. Bawalah anak tu, bagilah isteri tu rehat kejap. Rehat apa mengaji, pening kepala tu. Bagilah hari tu. Kat situ banyak kan benda-benda yang menarik kat tepi-tepi tu. Pagi tu lepas hantar dia pergi makan roti bakar berserah tu, yang baru buka usaha tu kan. Lepas tu pergilah mana-mana bawa anak kita jalan tepi pantai. Tengah hari pergi cari makan kat kedai-kedai bawa anak tu. Lepas tu pergilah sembahyang dengan anak dekat masjid mana-mana. Lepas tu bawa petang-petang tu, bawa lagi mana-mana pun. Sampai ke isteri tak sempat nak mengaji. Jaga anak. Ini fardu ain. Kalau dia salah buat, berdosa. Berdosa suami kalau dia salah sebab atas kewajipan suami. Dia sama macam sembahyang. Sembahyang isteri salah, suami ajar tak? Suami tak ajar, suami tanggung sekali. Isteri memang berdosa, suami tanggung sekali. Itu bab sembahyang. Bukan bab sembahyang, bab aurat, bab semua. Termasuklah bab ni. Bab akidah sama juga. Suami kena ajar isteri akidah. Isteri salah akidah, kena kat suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kita lelaki adalah pengembala, ketua, dan kita akan ditanya tentang gembalaan kita ataupun rakyat kita. Kita akan ditanya. Nanti link nak datang dengan siapa, saya bagi kat Mustaqim, pakat-pakat cari Mustaqim. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.